Jangan bersedih. Aku akan bagi korang kata-kata yang kata yang bersemangat kot. Jangan bersedih. Didik 2. Jawab ada klien. Yes? Tinggal. Kurma safari madami ajual daripada satu jadi. Sekejap Okay. Tajuk buku kita hari ni, alamak, cahaya tak kuat lah. Dah, tinggal. Kita baca La Tahzan. Ni ada 3 jilid. Aku baca jilid kedua, kita skip terus. Kita nak baca bab jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Maksudnya kata pengarang ni lah, jangan bersedih kerana dunia ni terlalu hina untuk ditangisi. Jadi korang janganlah menangis, sebab dunia ni memang hina. Buat apa kau nak menangis? Kata Ibnu Al-Mubarak, alamak, aku lebih sukai lantunan syair Adi bin Zaid daripada istana Raja Tahir bin Al-Husain. Syairnya berbunyi, syair dia ialah, wahai orang yang bergembira di atas pencitraan orang lain dan selalu memburuk-burukkan masa, apakah kamu orang yang selamat terlindung, atau apakah kamu mempunyai perjanjian kuat yang menjaminmu di hari-hari? Sesungguhnya engkau adalah orang bodoh yang tertipu. Itu adalah syair daripada Raja Tahir bin Al-Husain, daripada Adi bin Zaid. Maksudnya lah, wahai orang yang suka bergembira di atas penderitaan orang lain, apakah engkau mempunyai satu perjanjian bahawa engkau tidak akan ditimpa musibah? Kiranya orang yang suka menderita atas orang lain tu, adakah dia tu kiranya ada perjanjian bahawa dia ni tak akan ditimpa musibah, dan dia akan merasa gembira ke dengan penderitaan orang lain tu? Kan? Lagi, apakah engkau mempunyai satu jaminan bahawa hari-harimu akan selamat daripada segala bahaya? Dan kalau begitu, mengapakah engkau bergembira di atas penderitaan orang lain padahal engkau tidak memiliki perjanjian dan jaminan? Jadi kat sini, kita ni tak baik, kita ni tak elok kalau kita ni bergembira atas penderitaan orang lain, sedangkan hari esok kita tak tahu kita ni sama ada kita ni ditimpa musibah ataupun kita ni hari kita selamat, dah terjamin ke belum hari kita. Kalau hari kita tak terjamin, jadi kita tak perlu bergembira atas penderitaan orang lain. Satu, hadis, seandainya nilai dunia di sisi Allah, hadis Allah, maksudnya lah, kebahagiaan adalah anda merasa aman atas diri sendiri, masa depan, keluarga dan kehidupan anda sendiri, dan semua ini terhimpun dalam keimanan redha terhadap qada dan qadar, serta diiringi dengan sikap qanaah bersabar. Jadi ini dalam buku La Tahzan, jadi aku bacakan je lah untuk korang. Jangan bersedih kerana anda adalah orang yang beriman. Kita skip sekejap, kita nak baca ayat Al-Fatihah sekejap. La ilaha illallah. Okay, seorang penyair mengatakan hari-hariku selalu menumbuhkan keyakinan atas keselamatanku. Itu tidak akan pernah ada kecuali ada hal lain di dalamnya.
singgah. Oh, Abu Jahal. Tengok macam. Siapa bertawakal? Sekejap Okey, kita ni bab 115, waspadalah terhadap orang yang dengki. Jadi kita ni kena waspada terhadap orang yang dengki lah. Jadi yang pertama ialah surah Al-Mutazaliyah, surah An-Nas, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Yang kedua ialah dalam Quran sendiri menyebutkan rahsia anda terhadap orang yang mendengki. Orang yang mendengki, janganlah kalian masuk bersama-sama melalui pintu gerbang, tetapi masuklah melalui pintu gerbang yang berlainan. Jauhkan diri daripada sifat pendengki itu. Dan jika kalian Fir'aun dan pengikutnya tidak mahu beriman kepada Musa, janganlah kalian mengganggu aku. 4. Berbuat baiklah kepada si pendengki untuk menolak gangguannya. Tolak kejahatan itu dengan cara lebih baik. Kita kena berakhlak baik saja kepada sesiapa sahaja. Oh. Wow. Carilah rezeki tetapi jangan tamak. Tuan singgah. Kata di sini, carilah rezeki tapi janganlah tamak. Seorang penyair mengatakan, apakah engkau hendak menangisi Laila, padahal engkau yang membunuhnya? Kau bunuh dirinya dengan perlahan dan penuh ketenangan, wahai pembunuh bengis. Wow. Bulut sikap. Banyak juga ni. Kita cari quotes yang terbaik. Bosku. Nafsu. Ya, tuan singgah. Makan. Cahaya ni. Teruknya cahaya kat sini. Ya Allah. Kuasa sini kot. Hantu betul. Lepas tu kita baca apa lagi ya. Seorang pemuda yang mencapai hidup mulia meskipun pakaiannya lusuh dan poketnya berbaju bertampal. Live. Buat duit. Yang kena pin barang ah. Maksudnya kejap yang kita pin kan. Okey. Kemuliaan. Nafsu berkeinginan jika dirimu pun menginginkan. Jika ia dipaksa untuk menerima sedikit, ia pun akan merasa puas. Nafsu.
Okey. Oh, Ibnu Battuta. Oh. Ibnu Battuta menyebutkan bahawa di wilayah utara sebuah perkuburan, di dalamnya dikuburkan 1000 raja. Di atas kuburan itu tertulis, kiranya dalam atas kubur ada 1000 raja dalam tu kan. Ke atas kubur tu ada tertulisnya kekuasaan yang mereka miliki telah terkubur oleh tanah. Sementara kepala dan mahkota keagungan kini tinggal tulang belulang. Kita jangan bersedih sebab segalanya akan berakhir kat dunia ni. Jadi kita tak perlu bersedih sebenarnya. Semuanya telah lenyap dari mereka kecuali berita dan pembicaraan tentang. Tengok. Maksudnya, apakah kalian pernah mendengar kisah penduduk Andalus? Banyak sekali cerita tentang kaum yang sudah dilupakan. So, okey. Jangan bersedih sebab sedih membawa derita, kata Dr. Abdullah Al-Qarni. Jadi kita ni jangan bersedih sebab sedih ni akan membawa derita. Jadi kesedihan melanda. Okey. Majalah Al-Muslimin edisi 240 yang diterbit pada bulan Safar 1410 Hijrah menyebutkan bahawa di muka bumi ini terdapat 200 juta orang yang bersedih. Maksudnya 200 juta orang bersedih kat dunia ni. Kesedihan melanda seluruh dunia tanpa membezakan negara-negara. Sehingga di negara belahan dunia barat dan timur, orang kaya atau orang miskin, ia adalah penyakit menyerang semua orang yang pada umumnya akan membawa kepada bunuh diri. Jadi kesedihan ni tak kira sama ada kita kaya ataupun kita miskin. Jadi dia akan, bahayanya dia boleh membunuh tau. Dia boleh bawa kepada bunuh diri, kesedihan. Bunuh diri tidak pernah memperhitungkan nama-nama kedudukan, tidak pula negara asal. Namun demikian, bunuh diri itu tidak pernah terjadi pada seorang yang beriman. Jumlah statistik menegaskan bahawa 200 juta orang di seluruh dunia saat ini sedang mengidap gejala bunuh diri. 200 juta orang sedang mengidap penyakit ni, gejala bunuh diri. Namun pertemuan terakhir menyebut bahawa minima 1 daripada 10 orang yang ada di dunia ini ditimpa penyakit gejala bunuh diri ini. Penyakit ini bukan sahaja hanya mengancam orang-orang dewasa, tetapi juga janin yang ada di dalam perut ibu yang sedang hamil. Firman Allah Ta'ala, kesedihan menjadi bunuh diri ialah dalam surah An-Nisa, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya, sehingga dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam surah Al-Baqarah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Jadi berita-berita yang disiarkan oleh beberapa pejabat berita rasmi menyebut bahawa bekas Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan menderita stres dan sentiasa bersedih. Presiden Amerika pun sedih, tapi Presiden Anwar Ibrahim gembira. Astagfirullahaladzim. Tak apa. Ini tak apa. Ni tak sikit-sikit je. Bayangkan Presiden Amerika Syarikat pun, Ronald Reagan, menderita stres dan bersedih. Macam Presiden Najib Razak lah. Siapa yang tak stres masuk penjara kan? Saya pun stres. Odi. Tak kerja ke di hari ni? Okey, lepas tu ramai orang yang terkenal, dan firman Allah Ta'ala lah, kita ni bila dah stres ni kan, kita kena ingat Allah Ta'ala. Janganlah sampai bunuh diri, meskipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan lagi kukuh. Maksudnya ramai orang yang terkenal, khususnya orang yang menerjunkan diri ke dalam dunia seni, diserang penyakit ini.
kiranya orang yang orang yang seni pun boleh terkena lah. Kesedihan dan stres ini telah menjadi penyebab utama, bukan satu-satunya atas kematian seorang penyair terkenal, Salah Janin. Demikian hanya dengan Napoleon Bonaparte yang dikatakan mati kerana stres dan bersedih di tempat pengasingannya. Oh, Napoleon pun mati sebab bersedih Sedih betul hidupnya. Dan kelak nyawa firman Allah Ta'ala, dan kelak nyawa mereka yang melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 55. Jadi kita ni janganlah stres-stres. Banyaknya, bukan setakat orang ni je. Okey, masih segar dalam ingatan kita bicara tentang banyak dimuatkan di media massa dan kemudian menjadi headline media dunia tentang kejahatan dilakukan oleh seorang ibu berwarga negara Jerman yang membunuh ketiga-tiga anaknya dengan kejam. Bayangkan seorang ibu warga negara Jerman, dia bunuh ketiga anak-anaknya dengan kejam sekali. Astaghfirullahalazim. Ternyata penyebab adalah menderita stres dan terlalu bersedih. Ibu tu daripada Jerman, dia bunuh 3 orang anak dia. Sebab apa? Sebab dia stres dan sedih. Kerana kecintaannya berlebihan kepada anak-anaknya. Dia khawatir akan mewariskan kepedihan dan tekanan hidup dirasakan ketika ini kepada mereka. Jadi ibu tu dia sedih sebabkan dia takut anak dia ni akan mewarisi kepedihan dan tekanan hidup yang dia ada lah. Bukannya dia niat macam kosong tu. Jadi dia terpaksa nak terbunuh anak dia tu bukan sebab dia tu, kiranya kita bersangka baiklah sebab dia tak nak anak dia tu menderita kan. Tak baiklah kita ni kata ibu tu kan tu member tak baiklah kita ni kata kat ibu tu bukan. Jadi biasalah orang stres kan, kita pun tak boleh nak orang kata kecam sangat. Jadi keputusan untuk menghindarkan diri dari kepedihan ini dengan cara membunuh anaknya. Dia bunuh diri dia sendiri. Kesiannya. Dah anak dia meninggal. Hembek. Maaf kejap. Ada berapa duit kita? Oh, duit. Oh ya. RM150. Dia bagi salam ke? Bayar salam dia. Bayar kat sana. Salam tadi pun bayar kat dia juga. Tapi duit semalaman dia lagi kat rumah. Yalah, tak apa. Nak kumpul duit normal je lah. Yang ke besok tu. Besok ke apa? Besok hari Rabu kan? Besok hari Rabu tu. Ada 2 hari sempat lah. Jadi kita jangan stres-stres lah. Okey, bye. Angka itu membunuh. Puasa ni tak nak makan nasi dah. Angka yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesihatan WHO. Ni makan kentang lah. Tu makan apa? Takkan nak makan rumput macam lembu. Ada sayur mama buat apa? Buat salad je lah. Suka dengan salad dengan kurma. Suka ke buat-buat suka? Suka ke pura-pura suka? Suka masalah ni. Singgah kacang, kurma, kismis, gajus. Kurma ada, azar, Singgah. air zam-zam. Okey, jom. Biasalah. Tak malu kan. TikTok nak jual macam mana? Tak koro-koro. Angka yang dikeluarkan oleh organisasi. Tapi nanti terpaksa tipu orang lah. Saya makan sebenarnya, saya jaga makan dan puasa. Dia dah kena jadi coach pula. Bayaran coach Aisyah. Sabar je lah. Lepas tu pada tahun Organisasi Kesihatan pada tahun masalah ini sangat tegang. Maksudnya pada tahun 1972 orang-orang yang terkena penyakit ini hanyalah sekitar 3%.
Kemudian angka ini meningkat kepada 5% pada tahun 1978. Jumlah penelitian menyebut bahawa 1/4 daripada orang Amerika menderita penyakit ini. Sementara itu, Ketua Pertemuan Mengatasi Penyakit mental disorder ni. Mental disorder ni kan, benda ni bahaya tau. Apa dia? Buka apa? Jangan bersedih. Don't be Oh. sad, dah tahzan. Janganlah bersedih. Kau pula berniaga ada masuk banyak apa tak sedih. Ini nak Tak bayar apa. macam ni, Ya, tak tapi apa, mak ayah ada. jangan macam tu. Saya hari tu kena tinggal. Mak saya pergi Terengganu. Setahun tinggal saya. Ayah saya sakit kaki. Berapa bulan? 6-7 bulan. Saya ni buat seorang. Tapi Alhamdulillah. Tapi semuanya atas Allah punya ni kan. Boleh. InsyaAllah boleh. Positif. Lepas tu, apa? Jadi, masa mana tadi tu? Sementara itu, Ketua Pertemuan Mental Mengatasi Penyakit mental disorder dikatakan di Chicago pada tahun 1981 menyebutkan terdapat 100 juta orang menderita penyakit stres ini di dunia. Kebanyakan mereka berada di negara-negara maju. Statistik ini menyebutkan angka 200 juta orang. So, 200 juta orang. 100 juta menderita stres di dunia ini dan 200 juta daripada negara-negara maju. Bayangkan, kemajuan ni membawa kepada stres. Wow. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Bijak Bestari mengatakan, buatlah minuman segar dari lemon. Aku pun tak faham apa benda ni. Si bijak yang lain mengatakan orang cerdik bukanlah orang yang mampu menambah keuntungan, namun orang cerdik adalah orang yang mampu mengubah kerugian menjadi keuntungan. Dalam peribahasa disebutkan, janganlah anda melanggar diri ke dinding. Maksudnya kita ni tak boleh langgar diri ke dinding. Betul lah tu. Mana nak tembus ni, melanggar diri ke dinding kan. Mereka kita pecah dinding tu. Janganlah anda melawan orang-orang yang tidak akan janganlah anda melawan orang-orang yang tidak akan memberikan manfaat. Maksudnya kita ni jangan melawan tau. Maksudnya kita jangan langgar dinding tu, maksudnya kita jangan melawan orang yang tak memberikan manfaat kat kita. Itu maksud dia. Jika kau tak mampu melakukan sesuatu, sebaik tinggalkan saja. Kerjakan hal yang kau mampu kau lakukan. Jadi kalau kita ni tak mampu melakukan sesuatu itu, jadi kita jangan lakukan. Kita kerjakan hal yang kita mampu lakukan. Okey. Dalam peribahasa lain disebut di sini, janganlah anda menumbuk tepung. Apa kaitan nak dengan tepung ni? Oleh kerana itu Allah menimpakan kesedihan demi kesedihan kepada kalian agar kalian tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput daripada kalian. Okey. Masalah yang telah selesai dan telah berlalu janganlah diungkit-ungkit tau. Dan ia kerana menimbulkan kesedihan dan kegoncangan dan membuang waktu. Jadi masalah yang lama-lama tu kita ni tak perlulah ungkit masalah lama kan, supaya dia ni tidaklah menggoncang. Dan siapa lagi tak membuang masa lah. Dalam pepatah lain merupakan pepatah Inggeris, janganlah anda menggergaji serbuk kayu. Artinya serbuk kayu jangan digergaji lagi sebab pekerjaan itu telah selesai. Maksudnya di sini, bila benda tu dah selesai, kita tak payahlah buat lagi. Kan? Serbuk kayu tu, bila dah selesai, kita dah gergaji, lepas tu serbuk kayu tu, buatlah MDF. Kan? Belajar kat kemahiran hidup dulu, buatlah meja. Gam kan? Habis cerita. Peribahasa ini ditujukan kepada mereka yang selalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang remeh. Jadi kita ni, hidup kita ni banyak sangat kerja tau. Dengan perkara-perkara remeh pun kita macam tak sibuk kenapa? Benda-benda remeh. Kepada mereka yang berlarutan dalam sedih dan kepada mereka yang sering menyesali masa lalu. Dah benda tu dah berlalu, engkau nak menyesal apa? Benda tu dah berlalu. Apa benda semua ni? Usah kau buka kembali dan bertanyakan kisah perpisahan. Hatimu kan berdamai kerananya. Okey, banyak perkara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang menganggur untuk mengisi kekosongan. Misalnya, berbekalkan diri dengan amal soleh. Okey, bagus.
melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi orang menganggur ni, diorang ni, kata Dr. Abdullah Al-Qarni, korang boleh buat macam ni kalau menganggur. Mengisi kekosongan, misalnya membekali diri dengan amal soleh, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, menziarahi orang sakit, menziarahi kubur, memelihara masjid, ikut serta dalam kegiatan sosial, menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai Allah. Alamak. Mengemaskan rumah dan pejabat, melakukan olahraga yang bermanfaat, membantu orang fakir, lemah dan janda. Janda pun ada kat sini. Korang kena bantu semua ni. Bila menganggur, jangan tak bantu. Sesungguhnya engkau telah bekerja bersungguh-sungguh untuk memenuhi Tuhanmu, kerana engkau lah pasti akan menemuinya. Saya tidak pernah menjumpai seorang yang baik selain orang yang selalu beramal soleh. Manis tutur kata, maka tampan romannya. Bacalah sejarah, anda akan dapati ramai orang yang terhina, orang-orang yang dirampas hak mereka, dan orang-orang yang menderita akibat musibah. Baca. Setelah huraian ini, saya akan memaparkan gambaran kesedihan orang-orang yang menderita ditimpa musibah berjudul Tazabil Munakkirin. Bacalah sejarah, kerana di dalamnya terdapat banyak pelajaran, sebab banyak kaum yang menjadi sesat kerana ketidaktahuan. Dan semua kisah-kisah dari Rasul akan kami kisahkan kepada kamu dengan kisah. Okey. Umar mengatakan, inilah aku, tidak pernah aku menuntut. Alamak, apa benda detox tu? Tidak pernah aku menuntut, malah aku menikmati apa yang telah ditetapkan dalam qada. Aku akan menghilangkan semua pengharapan jika ia muncul di lubuk hati, sebab dalam keberanian aku dapat mengembangkan diri. Maksudnya dalam keberanian kita ni, kita dapat mengembangkan diri kita tau. Artinya Umar sangat bahagia menghadapi qada. Dan qada baik manis ataupun pahit. Singgah. Baik manis ataupun pahit tau. Sebahagian orang bijak pandai mengatakan, tidak pernah aku risaukan kenderaan mana yang saya naiki. Jika kenderaan tersebut adakah kemiskinan, saya akan bersabar, dan jika ia adalah kekayaan, aku harus bersyukur. Jadi bila kita ditimpa musibah, kemiskinan, kita kena bersabar. Tapi bila kita dah jadi kaya, kita haruslah bersyukur. Lepas tu apa lagi Abu Zuhaib Al-Huzaili pernah kehilangan 8 orang anaknya kerana wabak penyakit taun. Apakah reaksinya? Dia tetap beriman, berserah diri dan tunduk kepada qada Tuhannya, seraya berkata, aku perlihatkan kesabaranku kepada orang-orang yang suka mencela. Sungguh aku tidak pernah menyerah atas perjalanan waktu. Jika harapan dan impian sudah menggenggam dan mengatur hidupmu, tak akan bermanfaat lagi segala azimat yang ampuh. Okey, firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Surah At-Tahabun ayat 11. Ibnu Abbas kehilangan pandangan buta matanya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Tetapi dia berkata sambil menghiburkan dirinya. Tak tahu dia kata apa, masa dia dah buta dah. Dia dah buta. Jika Allah telah mengambil sinar dari kedua mataku, masih tersisa cahaya di hati dan sanubariku. Cahaya yang lain, aku masih dianugerahi hati yang cerdas dan akal yang tidak menyimpang. Sedang lisanku dibuat tajam bagaikan pedang menyambar. Demikianlah Ibnu Abbas menghiburkan dirinya dan mengingatkan berbagai nikmat terhadap pada dirinya meskipun kehilangan. Singgah kacang kurma. Badan ekor. Maksudnya di sini tadi tu. Lepas tu demikianlah Ibnu Abbas menghiburkan diri. Dia dapat lagi berhiburkan diri dia tau. Lepas mata dia pun dah hilang, macam-macam dia dah hilang, kehilangan nikmat. Kaki Urwah bin Zubair dipotong pada masa yang sama, anaknya meninggal dunia. Kaki dia dipotong, lepas tu anak dia meninggal dunia lagi. Kata dia, ya Allah, segala puji bagi engkau. Jika hari ini engkau mengambil, maka sebenarnya engkau telah memberi. Jika kini engkau mendatangkan cubaan, maka sesungguhnya dulu engkau telah memberikan keselamatan. Engkau telah mengurniakan. Tuan, singgah. Saya apa? Zam-zam ada kurma.
engkau telah mengurniakan 4 anggota tubuhku, kaki dan tangan, namun engkau hanya mencabut 1 dariku. Engkau kurniakan kepadaku 4 orang anak dan engkau hanya mengambil seorang di antaranya. So, dan dalam surah Al-Insan ayat 12, dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran dengan syurga dan pakaian sutera. Dan surah Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sahbaratum. Abdullah bin As-Samam, saudaranya Duraid, telah terbunuh. Saudara dia telah terbunuh. Maka Duraid pun menghibur dirinya. Saudara dia, anak saudara dia telah dibunuh. Setelah menyedari bahawa dirinya telah membela saudara itu dengan sekuat tenaga, namun tidak ada jalan untuk menghindari takdir saat kematian saudaranya. Abdullah bin Duraid berkata, aku serang kuda hingga lari terbirit-birit meskipun aku berlari di tengah gerita. Dia singgah. Meskipun aku berlari di tengah derita. Mana tadi ya? Namun tidak ada jalan untuk menghindari. Aku berlari dari kereta. Aku bersedih dan cuba menghibur diri saat seseorang saudara mati, menjadi sedar diri bahawa tiada yang kekal hidup di dunia. Maksudnya tak ada yang kekal hidup di dunia. Aku cuba menahan diri untuk tidak berkata kepadanya bahawa anda berdusta, dan aku tidak kikir menyembunyikan apa aku miliki. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, beliau pernah menasihat dan menghibur orang-orang yang dijumpa musibah. Imam Syafi'i, dia kata, dia bagi nasihat, lupakanlah hari-hari yang berlalu, dan kerjakanlah apa yang kau suka, dan siapkan diri kepada qada yang telah bertindak. Jika qada telah turun kepada satu kaum, tidak ada bumi dan langit yang mampu menolaknya. Jadi kita ni kena lupakanlah benda yang berlalu dan buat apa yang kita suka. Maksud Imam Syafi'i di situ. Okey. Lepas tu Abu Al-Atiyah berkata, betapa sering hidupmu terancam, namun Allah sentiasa menjaga dan memberi terbaik untukmu. Masih saja engkau membenci segala keputusannya. Kiranya segala apa yang Allah dah bagi yang terbaik untuk kita, Allah sentiasa jaga kita, hidup kita daripada hidup terancam kan. Kita masih membenci keputusan Allah. Betapa sering kita takut kepada kematian, namun ternyata kematian itu tidak kunjung tiba. Macam ni lah, kita takut mati, saya takut mati kan. Tapi masalah tak mati lagi. Benda tak mati lagi. Macam tu lah kan. Lepas tu betapa sering kita takut, kita mengira bahawa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhirnya dari segalanya, namun ternyata sebaliknya. Apa ni? Kita mengira bahawa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhirnya, namun ternyata sebaliknya. Tak faham. Persoalannya telah memberikan kekuatan dan semangat baru. Tak apalah. Okay, tinggal zam-zam ada kurma, kismis, gajus. Betapa sering kita merasa berada di jalan buntu, hubungan terputus, dan bentangan cakrawala yang ada di hadapan mata kita tiba-tiba menjadi gelap. Kesudahannya, sesudah yang kita raih adalah kemenangan, pertolongan, kebaikan dan berita gembira. Betapa sering kita merasa dunia menjadi gelap, jiwa kita ni jadi sesak dan bumi seakan menyempit, namun tiba-tiba semua itu menjelma jadi kebaikan, kemudahan dan pertolongan. Dan surah Al-An'am, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tiada siapa pun yang mampu menghilangnya kecuali Dia. Lepas tu, siapa yang menyadari bahawa Allah berkuasa atas segala urusan, mengapa mesti perlu takut pada kesaksian dan perintah orang lain? Bagaimana mungkin orang yang sedar daripada segala itu berada di bawah kekuasaan Allah akan takut pada orang yang juga berada di bawah kekuasaannya? Orang yang hanya takut kepada Allah, mengapa harus mereka takut kepada selain daripada Allah? Kenapa? Bukankah Allah telah berfirman, dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Surah Al-Imran ayat 125. Dan sesungguhnya tentera kamilah yang pasti menang. Surah As-Saffat ayat 173. Dan tafsir Ibn Katsir menyebutkan sebuah hadis kudusi berbunyi, demi kemuliaan dan keagunganku,
tidaklah seorang hamba yang selalu memohon perlindungan hanya kepadaku, kemudian langit dan bumi ingin memberdayakannya, melainkan aku berikan kepadanya kemudahan dan jalan keluar dalam bencana itu. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba yang selalu memohon perlindungan kepada selainku, melainkan aku akan tenggelamkan dia ke dalam perut bumi dari arah bawah dan kedua telapak kakinya. Ibn Taymiyah berkata dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, semua beban boleh ditanggung, kerisauan boleh diatasi, dan kehidupan menjadi lebih mulia. Oleh kerana itu, selalulah membaca kalimat tersebut, wahai hamba Allah, sebab ia merupakan pembahagiaan syurga, dan ia juga kunci kebahagiaan yang mempermudahkan urusan dan merupakan salah satu jalan menuju ketenangan dan kelapangan hati. Istighfar adalah pembuka jalan, kata Ibn Taymiyah. Jika masalah saya hadapi dan menemui jalan kebuntuan, maka saya akan beristighfar kepada Allah lebih 1000 kali. Nescaya Allah akan membuka jalan keluar. Ibn Taymiyah. Tahan dah ni. Orang lain yang bergantung kepada anda, bukan anda yang bergantung kepada mereka. 196. Orang yang bijak akan menjadikan orang lain bergantung kepada mereka, kepadanya, bukan dirinya yang bergantung kepada mereka. Ia tidak pernah bersikap atau mengambil keputusan menggantungkannya kepada orang lain. Orang memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai, namun memiliki batas-batas tertentu untuk kerjasama dengan orang lain. Inilah yang membatasi langkah mereka. Perhatikan kisah Husain bin Ali. Dia adalah cucu Rasulullah. Beliau dibunuh, namun umat Islam sendiri tidak tampil melakukan perbezaan terhadap dirinya, meskipun hanya menggerakkan dua bibirnya. Bahkan orang-orang yang membunuhnya bertakbir mengagung-agungkan nama Allah dengan bebas atas kemenangan besar. Ini adalah kerana mereka berjaya membunuhnya. Mereka datang dengan membawa kepalamu, duhai cucu baginda Nabi. Mereka berlumur darah merah segar. Mereka berucap takbir setelah membunuhmu, dan sungguh mereka mengucap takbir dan tahlil setelah membunuhmu. Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke penjara. Dia dipukul sehingga hampir mati, namun tidak ada seorang pun bergerak membelanya. Dan janganlah engkau menyeru Tuhan lain di samping Allah. Ibn Taymiyah wafat sebagai seorang tawanan dan jenazah dikirim ke Mesir dan menunggang kedai. Tidak ada lautan manusia yang mengusung jenazahnya, sebab mereka semua diancam supaya tidak menghantarkan jenazah beliau ketika wafatnya. Sebenarnya aku nak cari ayat-ayat falsafah ni. Oh, ada syair, kuatkan genggaman tanganmu terhadap agama Allah kerana dia tempat bersandar. Okay, bersikap bijaksana terhadap harta, dan orang yang berkhidmat tidak akan sengsara. Maksudnya kita ni kena bersikap bijaksana terhadap harta, dan orang yang berkhidmat ni tidak akan sengsara lah. Biasa orang boros yang sengsara. Ada seorang yang mengatakan orang yang berkhidmat tidak akan melarat. Ada orang bijak berkata, kumpulkanlah hartamu secara kemuliaan. Seseorang bergantung hartanya, dan carilah kekayaan sesukamu melalui bapa saudaramu dari ayah dan bapa saudara dari ibu. Falsafah yang mendorong untuk menghambur-hamburkan harta menanjakan harta tidaklah benar, dan justru tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali merupakan falsafah hidup yang salah. Ini semua berasal dari falsafah hidup para pendeta Hindu dari kebodohan para kaum sufi. Maksudnya falsafah untuk tidak mengumpulkan harta ni ialah falsafah yang salah dari falsafah kaum Hindu dan kebodohan kaum sufi. Orang-orang sufi kadang diorang ni terlalu zuhud sampai kan tak ada harta. Masalah juga hidup ni. Kau singgah? Siapa yang tengok saya tu? Jamimah Kasam. Islam menyuruh kepada umatnya supaya mencari dan mengumpulkan harta yang halal. Seterusnya menganjurkan supaya membelanjakan pada jalan yang benar, agar seorang hamba dapat hidup mulia dengan harta. Rasulullah telah bersabda, sebaik-baik harta yang baik adalah berada di tangan orang yang soleh. Satu perkara yang menyebabkan kekusaran, keresahan adalah banyaknya hutang, kefakiran yang berpanjangan, dan menghancurkan
Rasulullah SAW, adakah kalian hendak mengganggu kekayaan dan membuatkan kesombongan atau kefakiran, menjadikan lupa kepada Allah? Mohon perlindungan daripada hal-hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung daripada kefakiran dan kemiskinan. Hadis di atas tidaklah bertentangan dengan hadis yang ada oleh Ibnu Majah. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, saya Allah akan mencintaimu. Zuhud terhadap apa yang ada pada sesama manusia, saya Allah akan mencintaimu. Maksudnya kita ni seelok-eloknya membijaksana dalam menguruskan harta dan berhemat dan tidak berhutang. Hutang ialah kunci kepada kesengsaraan. Jangan bergantung kepada selain Allah. Al-Mutanabi memberi pandangan, di mata orang yang berjiwa kerja, persoalan kecil terasa besar. Di mata orang berjiwa besar, persoalan besar terasa kecil. Al-Mutanabi. Kena ambil ni. Tak pernah aku berhasrat mencium tangan lebih baik, tidak melakukannya daripada harus mencium tangan tersebut. Meskipun aku akan mendapatkan upah kerana melakukannya, namun melakukan hal tersebut akan membuatku malu dan merendahkan martabat diri. Ibnu Wardi. Seorang penyair, cukuplah diriku dengan menghamburkan wang dan menghabisnya. Ucapan yang terbaik adalah ucapanku kepadamu. Ambillah. Ucapan yang terburuk adalah jangan dan semoga. Ucapan terburuk adalah jangan dan semoga. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan bergantung pada selain daripada Allah. Cubalah untuk sentiasa berlapang dada. Kita ni kena berlapang dada. Walaupun banyak perselisihan berlaku di kalangan kita, kita kena berlapang dada. Ar-Rashid dalam kitabnya yang berjudul Al-Masar menuliskan, orang yang memiliki roti sebanyak 360 potong, sewadah minyak wangi dan 16,000 biji kurma tidak akan diperhambakan oleh orang lain. 16,000. Ada. Aku ada 16,000. Kiranya aku takkan diperhambakan. Orang yang merasa cukup dengan ulama salaf mengatakan, orang yang cukup dengan sekeping roti air putih, maka ia akan terhindar daripada perbudakan dan perhambaan diri, kecuali perhambaan kepada Allah SWT. Nikmatnya kemerdekaan. Jadi kita ni bila dah merdeka ni, kita bukan hamba kepada sesiapa, melainkan hamba kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan kita. Jadi korang, seelok-eloknya bila kita dah merdeka, kita kena cari harta untuk diri sendiri. Jangan mengemis atau meminta pada sesiapa. Jangan percaya kepada orang menyebarkan berita bohong. Anda tidak akan celaka oleh cacian dan celaan. Kita ni tak akan celaka oleh cacian dan celaan manusia. Presiden Amerika Abraham Lincoln pernah berkata, saya tidak pernah membaca surat-surat yang ditujukan kepada saya, tidak pernah membuka sampulnya, apatah lagi membalas. Jika saya menyibukkan diri daripada membaca ceraian, saya akan kehabisan waktu berbuat sesuatu untuk rakyatku. Jadi Abraham Lincoln, dia kata, kalau dia baca surat-surat cercaan kepada dia dan dia layan, maksudnya dia takkan ada masa untuk rakyat dia. Jadi bila kita jadi pemimpin ataupun kita jadi siapa, walaupun kita ni orang biasa, jadi kita tak perlu fikir pasal cercaan orang lain. Sebab kita ada kerja kita yang lebih penting berbanding cercaan orang lain.
Aku tak peduli dengan semua kesedihan, kata Hasan bin Sabit, disebabkan oleh ucapan orang-orang yang sentiasa mencela. Aku tidak peduli dengan kesedihan atau kesedihan disebabkan ucapan. Kegelisahan pun tak pernah. Ucapan orang yang sentiasa mencela. Isa ibnu Maryam pernah berkata, cintailah orang yang memusuhinya. Pada Perang Dunia yang Kedua, terdapat seorang panglima angkatan laut Amerika berprestij gemilang dan mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang yang masyhur. Dia banyak bergaul dengan bawahannya yang sering mencela, memaki dan meremehkan dia. Sampai akhirnya dia hanya berkata, kini aku memiliki kekebalan untuk menghadapi semua bentuk kritikan. Tulang-tulangku telah rapuh dan usiaku telah tua. Kini aku tahu bahawa ucapan-ucapan seperti itu tidak akan mampu menghancurkan kemuliaan dan tidak akan mampu mencabut pagar benteng yang kuat. Kemaafan agar terhindar daripada iri hati. Lagi kita baca apa lagi ya? Oh, dah banyak ni. Ya bro.